Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah yang dimuliakan barisan jawatan kuasa Surau Al-Falah Taman Pinggiran Delima Hulu Langat, seterusnya para jemaah dan para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan pengajian ilmu kita, iaitu kuliah takmir walaupun secara online. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kebaikan, menjadi asbab kita mendapat taufik dan hidayah Allah Ta'ala, khususnya berkenaan dengan ilmu tauhid. Apa kitab yang kita gunakan ini iaitu kitab Jauharatul Tauhid. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk kita lebih dekat dan dapat kita sama-sama mengikhlaskan hati dalam segala amal kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kita masih lagi dalam tempoh PKPB. Jadi sama-sama lah juga kita menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, pihak pemerintah. Mudah-mudahan ini juga sebagai satu tuntutan daripada agama kita, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa uli amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah, taatilah kamu kepada Rasul utusan Allah Ta'ala, dan pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Mudah-mudahan ketaatan kita, kepatuhan kita kepada SOP ini juga termasuk dalam arti kata yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kepada taatan kita kepada pemimpin di kalangan kita, selagi mana ianya untuk kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat Allah Ta'ala. Jadi sama-sama kita menghentikan rantaian COVID-19 ini. Walaupun kita nampak graf dah semakin menurun, tapi kita tetap kena jaga SOP, terutamanya 3 perkara yang penting, menjaga jarak, memakai face mask, dan juga sanitize tangan kita sentiasa. Jadi insya-Allah tuan-tuan muslimin muslimat, kita akan teruskan kembali pengajian tauhid kita, yang mana kita akan membincangkan satu tajuk baru pada kali ini, iaitu tajuk berkenaan dengan salah wal aslah. Salah wal aslah iaitu masalah baik dan lebih baik. Masalah baik ni maksudnya apa? Merujuk kepada perbuatan Allah Ta'ala dalam menciptakan ataupun mengadakan perbuatan baik ataupun yang lebih baik. Jadi kita baca matan yang ke-51. Wa qala musannif rahimahullah, wa qawluhum inna as-salaha wajibun alaihi zurun ma alaihi wajib alam yarau ila mahul atfalan wa shibhaha fahadhiril muhalah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, matan ini menerangkan kata mereka, sesungguhnya berlaku baik itu wajib atasnya, itu adalah palsu, tidak wajib ke atasnya.
Jadi kata mereka ni siapa tuan-tuan? Dia sebenarnya isu solah wal aslah ini dia adalah satu isu yang ditimbulkan permasalahannya itu daripada kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah yang mana mereka mengatakan sesungguhnya berlaku baik, iaitu melakukan sesuatu perkara yang baik itu wajib ke atasnya, iaitu ke atas Allah Ta'ala kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya. Jadi dijawab dalam akidah ahli sunnah wal jamaah kita, zurun, iaitu itu adalah palsu, maksudnya tidak benar, tidak wajib ke atas Allah Ta'ala, tidak wajib ke atas Allah Ta'ala untuk melakukan sesuatu sehingga kita meletakkan hukum ke atas Allah Ta'ala wajib buat sekian-sekian. Dan matan yang ke-52 pula menerangkan, tidakkah mereka melihat Allah Ta'ala memberi sakit kepada anak, kepada kanak-kanak kecil yang tidak berdosa dan seumpamanya. Maka kita lihat secara realiti ni tuan-tuan, Allah timpakan sakit, timpakan musibah, timpakan kepada apa-apa saja benda yang kita nampak secara zahirnya seperti benda yang tidak baik lah, musibah, bala, walaupun kepada anak kecil yang tidak mukallaf, walaupun kepada haiwan, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi secara zahir kita nampak perkara itu seperti benda yang tidak baik, yang kita tak suka, tetapi benda itu berlaku. Jadi adakah Allah Ta'ala, kalau kata Mu'tazilah, Allah wajib buat perkara yang baik kepada hamba-hambanya? Jadi kalau Allah Ta'ala timpakan musibah, timpakan bala, benda-benda yang tidak disukai oleh hambanya, adakah Allah Ta'ala telah melanggar hukum wajib tadi itu? Ini persoalan. Maka kata dalam matan ini mengatakan, maka hati-hatilah daripada perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala, kita tak boleh meletakkan suatu hukum kepada Allah Ta'ala wajib buat sekian-sekian-sekian. Bahkan kita dah bincang awal-awal dulu tentang sifat harus bagi Allah Ta'ala. Sifat harus Allah Ta'ala bila mana dia berkaitan dengan perkara-perkara yang mungkin. Apa itu perkara mungkin? Perkara yang harus ada dan harus tidak ada. Jadi Allah harus mengadakan dan Allah harus meniadakan sesuatu makhluk, sama ada perbuatan itu perbuatan yang baik ataupun tidak. Jadi Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu itu. Jadi harus bagi Allah Ta'ala atas urusan-urusan duniawi ini ataupun makhluk, perkara-perkara yang mungkin ini. Jadi tuan-tuan, kita lihat di dunia ini bercampur di antara, kita lihat dalam dunia ini tuan-tuan, bercampur di antara perkara baik dan perkara buruk. Ada benda yang baik, ada benda yang buruk. Bukan semua benda yang baik. Jadi kalau Allah Ta'ala buat benda yang baik saja, benda yang tak baik ini siapa pula yang buat? Siapa yang cipta benda-benda yang tak baik ni? Adakah makhluk itu yang buat sendiri? Ini persoalannya. Jadi semua manusia dapat merasakan sedemikian. Dalam realiti alam kita lihat hari ini, ada perkara yang baik, ada perkara yang tak baik. Ada yang kita suka, ada yang kita tak suka. Jadi semua orang merasai dan melihat keadaan sedemikian. Tetapi apakah perkara baik dan apakah perkara buruk? Ini persoalan. Apakah perkara yang kita katakan baik itu dan apakah pula perkara yang kita katakan buruk? Jadi persoalan ini menjadi perselisihan di kalangan manusia, di kalangan para ulama, di kalangan para ilmuwan dari segi jawapannya. Jadi ada pelbagai jawapan. Yang penting kepada kita di sini ada 4 perkara yang telah disimpulkan oleh pengarang kitab ini. Jadi ada 4 perkara ataupun 4 jawapan bagi menjawab apakah itu perkara yang baik dan apakah itu perkara yang buruk yang kita lihat. Sebab kita nak sandarkan adakah perbuatan itu wajib ke atas Allah Ta'ala ataupun tidak wajib ke atas Allah Ta'ala untuk buat perkara yang baik ataupun tidak ini. Jadi kita lihat jawapan daripada pendapat yang pertama, yang mana dikatakan di sini perkara baik bagi seseorang manusia itu apa dia? Iaitu perkara yang dia rasa seronok, dia rasa sedap, tidak ada implikasi buruk, tidak ada kesan yang buruk apabila melakukannya, sama ada sekarang atau pada masa akan datang. Dan sementara perkara buruk ataupun perkara jahat ialah sesuatu yang
Bila mana dilakukan, dia ada implikasi yang tidak baik. Dia ada kesan buruk pada masa sekarang ataupun pada masa akan datang. Ini takrifan apa itu perkara baik, apa itu perkara buruk daripada pendapat yang pertama. Jadi katanya segala perkara yang seronok, perkara yang sedap, perkara yang disuka, ialah sesuatu yang disukai oleh panca indera dia, ataupun akalnya. Akal fikir benda tu elok, benda tu menyedapkan, benda tu menyeronokkan, dan dicapai dengan panca indera. Sementara implikasi tidak baik, kesan bila mana sesuatu perkara itu dibuat, maka dia mendatangkan kesan yang tidak baik, ialah sesuatu yang mengganggu akal ataupun salah satu daripada panca indera kita. Jadi dia sandarkan baik ataupun tidak itu dia panca indera yang menentukan. Contohnya tuan-tuan, contohnya makanan yang halal lagi baik, makanan yang halalan tayyiban. Jadi makanan yang baik adalah sesuatu yang baik. Jadi kita kata itu adalah sesuatu yang baik sekiranya orang yang makan itu tidak melampaui batas. Bila mana kita makan benda yang baik, benda yang halal, dan kita makan mengikut kadarnya itu, maka dia jadilah benda yang baik selagi mana dia tidak melampaui batas. Makanan yang keji pula adalah makanan yang tidak baik, makanan yang haram, makanan yang dilarang oleh syarak. Itu makanan yang tak elok. Sebab apa? Dia ada kesan yang tidak elok. Dia ada mungkin ada kita kata apa, efek-efek daripada sudut kesihatan, daripada sudut akal ataupun perilaku kita. Jadi ini disandarkan kepada panca indera tuan-tuan. Makanan ataupun makanan yang baik ataupun makanan yang tidak baik. Begitu juga perkara-perkara lain tuan-tuan. Bila mana kita buat sesuatu itu, walaupun benda itu benda yang baik tuan-tuan, tetapi bila kita buat itu secara melampau, sebab itu Islam dia mengajar kita tertib, buat satu benda itu tertib dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, walaupun benda-benda yang baik. Contoh tadi makanan yang halal, tapi kalau makan banyak sangat tuan-tuan, dia akan mengundang negatif, dia akan mengundang perkara yang tidak baik, walaupun asalnya makanan yang halal, makanan yang baik, tetapi bila dia diambil secara berlebih-lebihan, mungkin mendatangkan kemudaratan daripada sudut kesihatan, daripada sudut akalnya, datang kemalasan, makan banyak sangat badan jadi malas, mengantuk, macam-macam. Bila mana kita ambil walaupun daripada sumber yang baik. Contoh juga solat tuan-tuan, solat itu benda yang baik, tapi bila mana solat, Allah Ta'ala pun tidak wajibkan kita sembahyang 24 jam. Allah hanya wajibkan sembahyang sehari 5 kali sahaja, 5 solat fardu. Tapi kalau seseorang itu dia solat 24 jam tuan-tuan, dia buat yang sunat, dia buat benda yang wajib, dia buat semua benda, solat sahaja tuan-tuan, sehingga dia telah meninggalkan kewajipan-kewajipan yang lain. Dia tidak bekerja, dia tidak menyara keluarganya, tak mencari nafkah, rezeki yang halal untuk ahli keluarganya. Bagaimana pula dengan anak isteri, keadaan kehidupan mereka. Jadi bila mana dia berlampau, dia melampau-lampau dalam perkara kebaikan, sehingga dia meninggalkan tuntutan-tuntutan wajib yang lain pula. Jadi walaupun solat itu asalnya benda yang baik, tetapi bila mana dia tidak mengikut seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Nabi menceritakan bagaimana 3 perkara yang dilakukan oleh sahabat yang melampau dalam ibadah. Ada yang sembahyang, ada yang puasa tak nak berbuka, ada yang bangun malam tahajud, ada yang buat ibadah waktu malam tak nak tidur, dan ada yang tak nak kahwin semata-mata sebab nak terus beribadah. Jadi Nabi pun membetulkan. Nabi kata apa? Nabi kata aku berpuasa dan aku berbuka, aku sembahyang malam dan aku juga tidur, dan aku juga berkahwin. Bukan beramal semata-mata, tapi Nabi juga berkahwin, berkeluarga. Nabi telah tunjukkan contoh yang terbaik, wasatiyah kita dalam beramal. Jadi tuan-tuan, semua benda-benda yang baik, bila mana kita melakukannya secara melampau, jadi dia juga menjadi benda yang tidak baik. Jadi itu yang pertama, pandangan yang pertama, perkara baik dan perkara yang tidak baik itu dia sesuatu yang boleh dicapai dengan panca indera ataupun akal kita.
Yang kedua, pandangan yang kedua pula, apakah itu perkara baik dan perkara buruk. Kita tidak dapati dalam urusan dunia ini suatu yang baik daripada semua aspek, seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini. Dan begitu sebaliknya, tidak juga perkara itu buruk, dia buruk daripada semua aspek. Bahkan dia bercampur. Dia bercampur di antara baik dan buruk. Bila kata benda tu semua baik, tak semua baik, mungkin ada buruknya. Bila kata benda tu buruk, tak semestinya dia buruk daripada semua aspek, mungkin ada baiknya. Contohnya tu mana tuan-tuan? Kita lihat sekarang ni tuan-tuan, dalam keadaan kita ni ditimpa dengan musibah COVID-19. Kita nak kata benda ni baik ke tak baik tuan-tuan? Benda ni baik ke tak baik COVID ni? Umumnya kata tak baik lah, sebab dia memudaratkan kesihatan, menyebabkan banyak kematian. Tapi ada tak kebaikan? Ada tak kebaikan di sebalik musibah COVID ini? Kita lihat berapa ramai orang yang sebelum ini mungkin mengabaikan keluarganya itu. Tapi disebabkan PKP, disebabkan kita kena duduk rumah, tak boleh nak keluar, tak boleh nak merentas negeri, daerah sebelum ni. Jadi banyak masa kita dengan family, dengan anak-anak. Jadi dapat kebaikan, sisi kebaikan yang boleh kita dapat, kita ambil daripada musibah ini ialah ramai yang berjaya mengeratkan hubungan keluarganya, solat berjemaah di rumah. Bahkan kita lihat bagaimana Ramadan tahun lepas, raya tahun lepas, masjid surau pun tak buka tuan-tuan. Jadi berapa ramai ayah yang terpaksa belajar jadi imam, terpaksa jadi imam tarawih, terpaksa jadi imam solat raya, terpaksa belajar membaca khutbah raya. Kan ini benda yang baik tuan-tuan. Ramai kita kata Tok Imam, Tok Bilal bidang terjun ni di kalangan ketua-ketua keluarga ataupun anak-anak lelaki yang terpaksa belajar. Ini benda yang kita kata benda yang baiklah, peluang yang kita dapat yang mungkin semua hidup sekali tuan-tuan. Rasanya tak ada orang, tak pernah lagi raya yang kita sembahyang kat rumah kita jadi imam, tapi tahun lepas. Kita kata satu rekod lah. Dan itu satu kebaikan lah kita nampak. Jadi bukan semua benda yang buruk tu dia buruk, mungkin ada aspek lain dia baik. Begitu juga dengan keburukan yang lain. Contohnya kita kata penyakit ataupun nyamuk lah, kita kata nyamuk membawa penyakit, lalat bawa penyakit. Jadi binatang-binatang ini walaupun kita nampak dia negatif, tetapi di sebalik sisi-sisi positif yang boleh kita ambil, kita lihat dengan nyamuk, dengan binatang-binatang serangga-serangga yang bawa penyakit ni, kilang-kilang didirikan untuk buat ubat nyamuk, kilang-kilang ubat didirikan. Ramai orang dapat peluang pekerjaan, doktor dapat belajar tingkatkan lagi ilmunya. Jadi kita nampak itu sisi-sisi yang baik lah. Dikala Allah Ta'ala timpakan perkara yang tidak baik, tidak suka, tapi di sebaliknya itu hikmah-hikmah di sebaliknya itu ada kebaikan-kebaikan. Jadi hukum baik ataupun buruk ini kita lihat kepada yang lebih dominan. Sesuatu yang baik itu lebih nyata dan dominan, maka kita hukumkan dia baik. Jadi memang semua benda dia ada baik dan ada buruk, tapi bila baiknya itu banyak, kita hukumkan dia sebagai perkara yang baik, walaupun ada sisi yang buruknya itu. Dan begitu sebaliknya, jika perkara itu nyata dan dominan yang buruk, maka kita hukumkan dia sebagai perkara yang buruk, perkara yang tidak baik, walaupun ada sisi-sisi yang baik yang boleh kita ambil. Inilah perkara baik dan buruk dalam urusan-urusan duniawi. Adapun urusan agama, dalam urusan agama ataupun urusan akhirat, kita dapati perkara baik itu secara mutlak. Bila disebut benda tu benda yang baik secara mutlak, seperti orang yang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala untuk ma'rifatullah. Allah Ta'ala bagi dia taufik hidayah untuk mengenal Allah Ta'ala melalui ilmu, kefahaman, lalu menyebabkan dia mendekati Allah Ta'ala, dapat dia mengingati Allah Ta'ala sentiasa. Jadi ini adalah suatu kenikmatan, suatu perkara yang baik, bahkan dia adalah suatu kesedapan yang segera. Sebelum merasai kelazatan akan datang di akhirat nanti, dekat dunia dia merasai kelazatan. Sebab apa? Bila mana dia mengenal Allah Ta'ala, dia mendekati Allah Ta'ala, sentiasa mengingati Allah Ta'ala dan mengagungkan Allah dalam hatinya. Jadi solatnya itu solat yang menenangkan hatinya. Seperti mana sabda Nabi dalam sebuah hadis Nabi,
wa ju'ilat qurratu aini fi solah. Kata Nabi, dijadikan solat itu sebagai penyejuk mata hatiku. Jadi Nabi kata apa? Solat Nabi itu sebagai penyejuk mata, sebagai penenang hati. Bila mana Nabi ditimpa dengan masalah, dengan ujian Allah Ta'ala, dengan apa-apa sahaja perkara yang merunsingkan hati Nabi, perkara yang pertama sekali Nabi akan buat apa? Nabi ambil wuduk, Nabi solat 2 rakaat. Sebab apa? Solat itu adalah penyejuk mata hati Nabi, penenang Nabi. Sebab Nabi boleh mengadu pada Allah Ta'ala, bermunajat kepada Allah Ta'ala melalui solat. Jadi bagaimana solat kita, tuan-tuan? Adakah solat kita dah capai tahap sedemikian solat itu sebagai penyejuk mata hati kita? Sepatutnya macam tu, tuan-tuan. Barulah tu kita solat yang berkualiti. Solat kita adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu kita nak mengadu, kita nak meminta daripada Allah Taala. Jadi tuan-tuan, ini suatu kenikmatan, suatu kenikmatan ataupun kesedapan yang disegerakan. Ini dalam perkara akhirat, bila mana Allah Ta'ala kata baik, bila mana Nabi kata baik, yang itu tak perlu kita nak cari sisi yang buruk, tuan-tuan. Sebab apa? Bila syarat yang mengatakan perkara itu perkara yang baik, secara mutlak dia baik. Kajilah macam mana pun, tuan-tuan, takkan jumpa keburukan dah. Sebab apa? Yang menyatakan itu adalah perkara baik ialah Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Maka apabila mana Allah Ta'ala menggazetkan solat itu sebagai perkara baik, puasa itu perkara baik, zakat perkara baik, baca Quran perkara yang baik, tutup aurat perkara yang baik, maka pasti 100% benda itu adalah benda yang baik, kecuali kita yang salah buat. Kecuali bila mana kita salah buat, tak menepati seperti mana yang dikehendaki Allah dan Rasul, maka tak capailah matlamat. Seperti mana Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguh-sungguhnya solat itu adalah pencegah diri kita, diri pelaku solat itu daripada perkara keji dan munkar. Jadi hari ini ramai orang yang solat, tuan-tuan, tapi masih lagi buat kemungkaran, masih tidak mengubah perangainya. Jadi adakah salah solat itu ataupun salah Allah? Tak betul Allah Ta'ala sebut tak? Sebenarnya kita kena betulkan solat. Mungkin solat kita yang tak tepat, solat kita yang tidak diterima Allah Ta'ala, ataupun kita solat dalam keadaan jahil, tak kena dengan ilmunya itu. Itu kena perbaiki amal ibadah kita. Jadi tuan-tuan, dalam perkara dunia, benda yang baik ataupun tak baik, dia tak semestinya daripada semua aspek. Dia baik ataupun dia tidak baik. Ada benda yang daripada sudut-sudut lain, daripada aspek-aspek lain yang kita nampak dia mungkin bertentangan. Tetapi dalam perkara agama, dalam urusan agama ataupun yang telah digazetkan melalui nas-nas Quran dan hadis, bila mana dia nyatakan sesuatu itu perkara yang baik, sudah pastilah itulah perkara yang baik. Kajilah macam mana pun, mesti itulah yang baik dan takkan ada lagi kelemahan-kelemahannya itu. Bila mana kita buat seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga bersabda dalam sebuah hadis lain, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walah wa aliman aw muta'alliman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia itu adalah sesuatu yang dilaknat. Dunia ni kita tinggal ni, mal'unatun ma fiha, dan apa sahaja yang ada atas dunia ini semuanya dilaknat oleh Allah Ta'ala. Benda yang dilaknat, benda yang Allah Ta'ala tarik rahmat, kebaikannya itu, benda yang menjadi sumber kepada sumber kepada manusia ini dilalai kepada Allah Ta'ala. Jadi dunia ni, jadi Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut, dunia adalah perkara yang dilaknat, dilaknat segala isinya, kecuali, ada kecualinya, tuan-tuan. Apa dia? Ada 3 perkara yang disebut oleh Nabi. Apa dia? Illa zikrullah wa ma walah, kecuali mereka yang mengingati Allah Ta'ala, mereka yang sentiasa mengingat Allah Ta'ala dalam segala kerja buat dia, dalam segala pekerjaan atas dunia ni dia ingat Allah Ta'ala, dia ingat hukum hakam Allah Ta'ala, dia ingat agama Allah Ta'ala, walaupun urusan yang dia buat tu urusan duniawi. Contohnya dia pergi kerja cari makan, tetapi cari makannya tu kerana Allah Ta'ala. Sebab apa? Dia nak jaga duit, sumber rezeki yang halal.
dia nak bertanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga untuk menafkahi anak isterinya daripada rezeki yang halal. Maka itu termasuk dalam zikrullah. Dia buat, dia cari kerja tu kerana Allah Ta'ala, kerana dia takut dengan azab Allah Ta'ala, hukuman Allah Ta'ala. Kerana dia nak cari redha Allah Ta'ala dengan memberi makanan yang halal, rezeki yang halal kepada keluarganya itu. Itu termasuk orang yang zikrullah dan perkara yang berkaitan dengannya. Apa-apa saja yang berkaitan dengan zikrullah, yang ini terselamat daripada laknat Allah Ta'ala kepada dunia ini. Ini golongan yang pertama, tuan-tuan. Kemudian yang kedua, Nabi sebut siapa dia? Kecuali aliman, orang yang ada ilmu, orang yang alim, orang yang ada ilmu, sehingga dia mengenal Allah Ta'ala. Dengan kenal Allah Ta'ala, kenal agama Allah Ta'ala, dia mampu menghindarkan dirinya daripada kemurkaan Allah Ta'ala dan mampu mencari jalan-jalan yang akan menyampaikan dia kepada redha Allah Ta'ala. Dan begitu juga au muta'alliman, orang yang belajar ilmu, orang yang mempelajari ilmu di atas jalan mencari ilmu ni untuk mencari kebaikan, kefahaman agama, mencari jalan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi 3 perkara ini saja yang terselamat daripada laknat dunia. Jadi siapa yang mencari dunia, dia mencari benda yang dilaknat. Kecuali bila dia mencari dunia itu, dia gunakan dunia itu untuk zikrullah. Dia gunakan dunia itu untuk dia mencari redha Allah Ta'ala, menggunakan dunia itu untuk menghindarkan diri daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Maka dia kecuali dia terselamat daripada laknat Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kita lihat di sini 2 perkara, 2 pandangan tentang apa itu perkara baik dan apa itu perkara buruk. Jadi yang kedua ni mengatakan semua perkara baik tak semestinya dia baik, mungkin ada aspek-aspek yang dia buruk, dan sebaliknya semua perkara buruk mungkin ada aspek yang dia baik. Tapi ia ni dia dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan agama akhirat, bila Allah dan Nabi sebut itu perkara baik, mutlak itu adalah perkara yang baik. Ini 2 jawapan kepada persoalan apakah itu perkara baik dan perkara buruk. Dan yang ketiga dan keempat kita akan sambung nanti pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan muslimin muslimat. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.